Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atirah binti Abdul Jalil, nombor matrik 068869. Nama dan kod subjek ini adalah kajian teks hadis QSI 22102. Jadi saya akan membentangkan hadis yang pertama, iaitu golongan yang enggan memasuki syurga. Maksud hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan menolak?" Baginda bersabda, "Barang siapa yang mentaatiku akan masuk syurga, dan barang siapa yang menderhakaiku, maka dialah yang enggan memasukinya." Hadis ini membawa maksud semua umatku akan masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan membuka hamzah dan orang-orang yang beriman kepada tauhid yang menderhakainya. Maka kami mengusir mereka dan menghukum mereka kerana kemaksiatan, atau yang dimaksudkan adalah umat yang diajak untuk mempercayai tauhid, tetapi mereka ni menolak menerima ajakan tersebut dengan keras dan menentangnya. Mereka dikecam dan ditegur kerana melakukan dosa. Tujuan ayat ini mengacu kepada umat yang diajak berdakwah kecuali orang-orang yang menolak, bermakna yang kufur dengan menolak menerima dakwah tersebut. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang menolak?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku akan masuk syurga, dan barang siapa yang menderhakaiku, maka dia menolak dakwah tersebut." Dalam penjelasan syarah Al-Musyaqqah ini, siapa yang menolak merupakan kalimah yang berhubungan dengan subjek yang dihilangkan, iaitu kami telah mengetahui orang-orang yang akan masuk syurga, sedangkan yang menolak tidak ketahui. Dalam jawapan ini, seharusnya ditambahkan siapa yang menderhakai aku sebagai penjelasan tambahan bahawa mereka tidak mengetahui hal tersebut. Dalam konteks ini, maknanya adalah orang yang mentaatiku dan berpegang teguh pada kitab dan sunnah akan masuk syurga, sedangkan siapa yang mengikuti hawa nafsunya tersesat dari jalan yang benar dan berbuat bid'ah, maka dia akan masuk neraka. Penjelasan ini didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh Muhyiddin As-Sunnah tentang hadis ini dalam bab berpegang teguh pada kitab dan sunnah, serta menekankan pentingnya ketaatan kerana orang yang taat adalah orang yang berpegang teguh pada kitab dan sunnah serta menjauhi hawa nafsu dan bid'ah. Hadis yang kedua adalah perdebatan di antara para malaikat tentang keadaan tidur Nabi Muhammad SAW. Hadis ini membawa maksud bahawa dalam riwayat tersebut, Muhammad bin Ubadah memberitahu kita, Yazid memberitahu kami, Salim bin Hayy memberitahu kami dan memujinya, Sa'id bin Mina memberitahu kami, Jabir memberitahu kami, atau saya mendengarnya daripada Abdullah. Dia berkata, seorang malaikat datang kepada Nabi SAW ketika dia sedang tidur. Beberapa dari mereka berkata, dia sedang tidur. Beberapa dari mereka berkata, matanya sedang tidur, namun hatinya tetap peka. Mereka berkata, sahabatmu adalah contoh yang baik, maka jadikanlah dia teladan. Beberapa dari mereka berkata, dia sedang tidur, dan dia di antara ada yang berkata matanya tidur dan hatinya terjaga. Mereka berkata, perumpamaan beliau seperti seseorang yang membangun sebuah rumah, mengadakan jamuan di dalamnya dan mengundang orang untuk solat. Maka siapa yang memberi jawapan balas undangan itu dan masuk ke dalam rumah itu, dia akan makan dari jamuan itu. Namun siapa yang tidak memberi jawapan balas undangan tersebut, maka dia tidak dapat masuk. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahawa seorang malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang tidur. Ada perdebatan di antara para malaikat tentang keadaan tidur Nabi Muhammad SAW. Apakah matanya yang sedang tidur atau hanya tubuhnya sahaja yang sedang tidur? Meskipun Nabi SAW sedang tidur, hatinya tetap peka dan terjaga. Para malaikat menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang baik, dan mereka menyebutkan perumpamaan tentang pembangunan sebuah rumah dengan undangan untuk solat. Barang siapa yang memberi jawapan balas dalam undangan tersebut dan masuk ke dalam rumah, dia akan makan dari jamuan yang disediakan. Namun siapa yang tidak memberi jawapan balas dalam undangan tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah dan tidak akan mendapat jamuan.
Kesimpulannya dari ayat ini adalah bahawa Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi umatnya. Para malaikat menegaskan pentingnya mengikuti dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan rumah dan undangan yang disebutkan menggambarkan bahawa orang yang mentaati dan mengikuti Nabi Muhammad SAW akan memperoleh kebaikan dan pahala, sedangkan mereka yang menolak dan tidak mengikuti akan kehilangan manfaat dan pahala tersebut. Oleh kerana itu, penting bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad dan tuntutan Nabi Muhammad SAW serta menjauhi segala bentuk penyimbakan dan bid'ah. Sekian, terima kasih.